Turki adalah sebuah negara yang besar dan berpengaruh dalam dunia Islam. Walaupun bermula sebagai negara sekular selepas kejatuhan khilafah Utsmaniyah, kini selepas 12 tahun dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan dan parti AKP, wajah Islam Turki lebih terselah. Harapan umat Islam kepada Turki semakin besar apabila krisis di Timur Tengah semakin meruncing dengan berterusannya kekejaman rejim Israel di Gaza dan keganasan kelompok pelapau ISIS di Syria dan Iraq. Erdogan adalah seorang pemimpin yang berani dan karismatik. Tentu kita semua masih ingat bagaimana beliau keluar dari forum di Davos di depan pemimpin-pemimpin dunia sebagai tanda bantahan pada Presiden Israel Shimon Peres, di mana tentera beliau bertindak ganas terhadap rakyat Turki dalam kapal Mavi Marmara. Selain dari itu, kepemimpinan beliau juga menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dalam bidang ekonomi, di mana Turki menjadi sebuah kuasa besar ekonomi di kalangan negara-negara Islam dan Eropah. Ini hasil dari polisi zero problem dengan negara jiran, di samping mengukuhkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Islam. Di sini kami ingin mengulas peranan Turki dan mempengaruhi dunia Islam pada masa depan. Anda ingin tahu lebih lanjut? Teruskan menonton Global Review. Rakyat Turki baru saja melalui pilihan presiden yang pertama, di mana presiden dipilih secara terus oleh rakyat, dan rakyat terus mengikut Erdogan, di mana beliau terpilih menjadi presiden walaupun masih lagi memegang jawatan Perdana Menteri. Apakah beza di antara jawatan presiden dan Perdana Menteri? Apa persaingan Erdogan seterusnya dalam penggal beliau yang pertama sebagai presiden? Ikuti wawancara wartawan kami Halmi Azri dengan Profesor Datuk Dr. Ruzal Osman, pensyarah di Fakulti Sejarah dan Sains Sosial Universiti Malaya. Kita melihat bahawa perkembangan politik Turki ini sebenarnya dalam konteks perbincangan kita ialah bermula dari tahun 2002 ya, iaitu apabila AK Parti di bawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan berjaya mengambil alih pemerintahan Turki yang selama ini didominasikan oleh dua kumpulan, Demokrat dan juga Republikan. Cuma pada satu tempoh yang singkat tahun 1996 dan 1997 dikuasai oleh Refah Partisi. AK Parti mewarisi pemerintahan Turki yang keadaan ekonominya merosot, mengalami satu keadaan di mana Turki dianggap sebagai salah sebuah negara yang dianggap lemah segi ekonominya dalam konteks Eropah. Ya. Tetapi dengan kejayaan dibawa oleh AK Parti, Turki berjaya keluar daripada keadaannya yang serba lemah dari segi ekonomi kepada keadaan yang mempunyai pendekatan-pendekatan yang jelas memperlihatkan Turki mempunyai daya saing untuk bersaing dengan negara-negara barat. Ya. Oleh itu, walaupun AK Parti ini pemimpinnya Abdullah Gül dan juga Recep Tayyip Erdogan ini merupakan mereka yang dikenal pasti sebagai latar belakang Islam, tetapi pendekatan-pendekatan yang digunakan ialah pendekatan-pendekatan liberal, tetapi memberikan keutamaan kepada kesejahteraan rakyat. Ya. Dan dengan cara begitu kita dapat melihat bahawa rakyat sedikit demi sedikit memberikan keyakinan. Ya. Kan bagi rakyat akhirnya yang mereka ingin melihat ialah bagaimana sesebuah pemerintahan itu memberikan manfaat dari segi kehidupan mereka. Itu yang pentingnya. Dan Recep Erdogan berjaya membuktikan bahawa beliau dan juga partinya mampu menjadi alternatif kepada masyarakat. Bagaimana itu berlaku? Dengan menyediakan pemerintahan yang efisien, yang tidak rasuah, yang komited kepada kepentingan rakyat. Dan ini membolehkan rakyat memberikan kepercayaan kali kedua kepada mereka. Ya. Dan ini membolehkan AK Parti terus mendominasikan politik Turki selama 3 penggal berturut-turut tanpa perlu kerja campuran. Tak berarti kata yang lain, Erdogan mempunyai pendekatan, diberi ruang untuk memerintah secara bersendirian, ya, dan juga menjalankan dasarnya secara berkesan. Ya. Tetapi dalam perlembagaan yang disediakan oleh parti partisi ini, ya, bahawa seseorang Perdana Menteri cuma boleh bertanding untuk 3 kali sahaja. Bermakna tempoh perkhidmatan Erdogan telah berakhir.
dalam tradisi Turki yang berlaku sebelum ini, Perdana Menteri akan menjadi presiden. Dan bagi membolehkan beliau menjadi presiden, beliau terpaksa dilantik oleh parlimen. Tetapi Erdogan punya pandangan yang lain. Beliau ingin melihat supaya jawatan presiden itu bukan satu jawatan yang seremonial, tetapi jawatan yang mempunyai kuasa eksekutif. Ya, jawatan yang mempunyai kuasa yang boleh mencorakkan politik negara. Oleh itu beliau telah meminda perlembagaan pada tahun 2010 di mana jawatan presiden itu dipertanding selangsung dan dipilih oleh rakyat. Dan bezanya, presiden yang dilantik oleh rakyat ini adalah presiden yang seolah-olah seperti presiden yang diamalkan di Amerika Syarikat, di mana presiden yang mempunyai kuasa eksekutif, ya, yang mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri, yang mempunyai kuasa untuk menentukan arah tuju negara, termasuk asal luar. Ya. Dengan cara begitu, ya, Erdogan cuba untuk menggunakan seluruh kewibawaannya, seluruh pengalamannya, ya, seluruh perkara yang pernah dilakukan sebelum ini untuk melonjakkan Turki menjadi sebuah negara yang lebih maju. Berdasarkan kepada apa yang ada sekarang ini, bermakna Erdogan boleh menjadi presiden melepasi tahun 2020. Ya, dia boleh bertanding sebanyak 2 penggal lagi, ya. Dan sudah tentu dengan sifat dinamik itu, beliau akan berjaya membawa Turki menjadi sebuah negara yang maju, negara yang mampu ditampilkan sebuah negara Islam. Walaupun beliau tidak menyatakan Islamnya, tetapi pendekatan progresif itu melambangkan beliau ingin membawa Turki ke hadapan menggunakan landasan Islam. Itu pendekatan yang cuba beliau gunakan. Dan ternyata dalam siri pilihan raya yang beliau adakan, ya, ini merupakan pilihan raya yang lebih daripada 10 kali yang telah beliau lalui, kesemuanya beliau menang. Yang terakhir pilihan raya presiden yang diadakan pada 10 hari bulan Ogos yang lalu, beliau berjaya mendapat 52%. Walaupun kadar keluar mengundinya sekitar 75-76%, tetapi itu sudah cukup untuk mengesahkan bahawa majoriti masyarakat Turki mendukung beliau untuk meneruskan agenda membawa Turki ke arah kecemerlangan pada masa hadapan. Oleh itu kita dapat lihat dengan jelas di sini bahawa dengan pendekatan dan juga rekod yang beliau buktikan selama ini, beliau mempunyai kemampuan untuk membawa Turki ke arah itu. Ya, itu yang pertama saya nak komen. Terima kasih, Prof. Seterusnya, Prof, seperti yang kita nampak dalam dasar-dasar yang diamalkan di Turki, bagaimana untuk menyertai EU dan yang kita nampak untuk ia kelihatan lebih mesra dengan rantau-rantau negara-negara rantau berada di situ. Kadang-kala apa yang dikeluarkan ataupun apa yang dijalankan oleh Apati seolah-olah memberikan satu pandangan atau gambaran yang bersifat tidak sustainable dengan izin. Adakah dalam jangka masa yang panjang Turki mampu untuk mengimbangi antara dua isu, iaitu mempertahankan ketanggungjawabkan ia pada masyarakat Islam, dalam masa yang sama juga untuk cuba berperanan dan juga memberikan kata yang lebih suara dan menyampaikan suara negara-negara Islam di dalam masyarakat antarabangsa? Isu Turki ingin menggotai EU ataupun pasaran Eropah ini merupakan isu yang telah berpacangan selama berdekad-dekad. Dan yang jelasnya bahawa hasrat itu bukan semakin hampir direalisasikan, tetapi seperti tidak ada penghujungnya, seolah begitu, ya. Alasannya kerana bagi negara Eropah yang berfahaman, yang beragama Kristian, agak sukar untuk menerima sebuah negara yang majoriti penduduk agama Islam dalam suatu kumpulan yang dianggoti oleh negara Eropah. Tetapi pada waktu yang lain, Turki merupakan anggota NATO. Ya. Dalam konteks yang berlaku pada waktu ini, Turki cuba membuktikan bahawa dia merupakan negara yang diperlukan oleh EU. Ya. Dan terbukti dari segi pembangunan ekonominya, Turki berjaya mengatasi sebahagian negara EU seperti Portugal, Spanyol, ya, dan Greece. Ya. Ini menunjukkan bahawa dari segi kemantapan ekonomi, Turki mempunyai ekonomi yang lebih mapan, yang lebih mantap dan mampu bersaing. Ya. Tetapi seperti yang nyatakan tadi bahawa bagi negara Eropah, mereka agak sukar untuk menerima, ya, Turki sebagai anggota EU. Berbeza bagaimana kesediaan mereka menerima negara seperti Croatia, Lithuania dan sebagainya. Ya, pada yang terakhirlah Ukraine, ya. Ini menunjukkan bahawa Barat masih menaruh prasangka pada Turki. Ya. Tapi walaupun pun kita dapati
Turki menggunakan pendekatan menggoti EU ini sebagai satu serampang dua mata. Ya. Serampang dua mata maksudnya, di satu segi ia menyebut ia ingin memasuki pasar Eropah ataupun European Union. Ya. Pada satu segi yang lain, ia cuba untuk membolehkan satu konsolidasi dalam negara. Ya. Kerana antara halangan besar untuk memasuki EU ialah peranan tentera. Tetapi alasan untuk memasuki EU itulah telah berjaya, kalau tidak menghapuskan, ya, mengurangkan pengaruh tentera. Kerana dalam segi sejarahnya, tentera merupakan kelompok yang menjadi penghalang kepada pembangunan Turki. Kerana tentera lebih cenderung mengawal kepentingan mereka, menjaga kepentingan mereka, daripada memastikan Turki itu berkembang dan menjadi maju. Tetapi kali ini kita dapati, dengan cita-cita untuk memasuki EU, telah berjaya mengurangkan pengaruh tentera. Oleh itu, Erdogan tidak berdepan dengan masalah tentera pada waktu ini. Kerana tentera telah berjaya dihadkan pengaruh mereka. Dan tentera bukan lagi merupakan kuasa dominan. Dan itu merupakan tuntutan EU. Ya. Kerana peranan tentera tidak demokratik. Mereka menampas kuasa. Ya. Dalam erti kata yang lain, Erdogan berjaya meluaskan, memperkukuhkan dan juga menambah pendekatan demokrasi dalam negara Turki. Dan ini sebenarnya seiring dengan permintaan EU. Tetapi dalam konteks yang berlaku pada hari ini, sama ada mereka menjadi anggota EU ataupun tidak, itu sudah tidak menjadi isu. Kerana Turki telah pun berjaya tampil sebagai suatu kuasa ekonomi yang kuat di Eropah. Ya. Tujuan masuk EU adalah untuk bersaing dan bersama dengan negara Eropah. Tetapi pada hari ini ternyata sekali bahawa negara EU, Greece, Portugal, Sepanyol hampir bankrupt. Ya. Sedangkan Turki bertambah mantap. Dengan sebab itu, bagi setengah kalangan di Turki, bagi mereka isu menjadi anggota EU sekarang sudah tidak menjadi agenda yang penting seperti dulu. Kerana dulu mereka ingin menghapus kuasa tentera. Sekarang kuasa tentera telah pun terhakis dengan banyaknya. Ya. Dengan sebab itulah apabila menjadi Perdana Menteri, ya, Necmettin Erbakan pernah menyebut, ya, bahawa jangan kita menjangka mudah untuk menjadi anggota EU. Kerana EU akan terus berprasangka dengan kita. Malah beliau mengumpamakan bahawa bagi Turki lebih mudah untuk mewujudkan Daulah Osmaniyah kembali daripada menjadi anggota EU. Itu gambarannya. Bermakna sukar dan sulitnya. Kita tahu bahawa untuk mewujudkan Daulah Osmaniyah itu sekarang hampir mustahil, ya, kerana sudah menjadi republik, ya. Tetapi beliau mengumpamakan begitu. Kerana Barat terus curiga dan terus menunjukkan sikap negatif kepada hasad Turki itu. Tetapi dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat di bawah AK Parti pimpinan Tayyip Erdogan, ternyata sekali Turki telah berjaya mengatasi, ya, pencapaian EU dari segi kemajuan ekonomi. Seterusnya, Satu soalannya, saya bosa ni, tak ada suara. Oh, ya. Satu soalan lagi. Okey. Prof, seterusnya kita nampak banyak negara-negara yang kita nampak seperti Iran, ISIS kemunculannya di peringkat Iraq, krisis di Syria dan sebagainya. Dan kita faham Israel diwujudkan adanya di situ untuk destabilize the region. Daripada situ juga, bagaimana Turki boleh berperanan dengan lebih efektif selaku yang dinobatkan oleh ramai pihak untuk membawa suara Islam ke hadapan dan akhirnya membela isu-isu yang sangat-sangat signifikan. Dan di samping itu juga bagaimana untuk reaksi negara-negara seperti kita nampak yang bercorakkan Gulf State, monarki dan sebagainya, dan juga yang diktator, negara-negara yang sedemikian rupa. Adakah mereka akan menerima peranan Turki selaku yang digelar pemimpin daripada kalangan negara Islam? Dan untuk yang kemasa akan datang, bagaimana pendapat Prof? Turki dapat menyumbang daripada sudut civil society dalam keberkesanan penggerakan civil society dan juga daripada sudut empowerment ataupun penguasaan pengukuhan kepada institusi keintelektualan. Baik, apabila Ahmad Davutoglu dilantik menjadi Menteri Luar, ya, beliau menggunakan slogan ataupun pendekatan ataupun wawasan zero problem with the neighbours, ya. Tetapi saya boleh simpulkan itu dasar yang flop, ya, gagal, ya. Kerana Turki sekarang ni bermasalah hampir sebagian besar jirannya. Dia berproblem dengan Syria, dia berproblem dengan Iraq, dia berproblem dengan Mesir, ya. Bermakna dasar itu tidak semesti berjaya. Tetapi walaupun begitu, ya,
Turki berjaya mengambil pendekatan-pendekatan di mana umat Islam menaruh pengharapan pada beliau. Ini khususnya seperti yang berlaku di Gaza, di mana Turki mengambil pendekatan yang berani dalam isu Mawi Marmara, iaitu memprotes, menentang dan menyatakan sikap terhadap keganasan Israel. Ya. Protes terbuka Tayyip Erdogan terhadap Shimon Peres di Davos, ya, menjelaskan bahawa Turki secara terang-terang menolak dasar yang dianggap menindas ini, ya. Oleh itu, dalam konteks dunia pada hari ini, di mana negara Islam hampir dikatakan tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai keberanian dalam isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam, Turki dianggap negara yang terkehadapan. Ya. Dalam isu Gaza, umpamanya, Turki kehadapan. Dalam isu Rohingya, Turki juga kehadapan. Dari segi penindasan yang berlaku di Mesir, Turki juga kehadapan. Dalam isu Syria, Turki juga kehadapan. Ya. Dengan sebab itu, kita dapati Turki terpaksa berdepan dengan banyak masalah dengan jiran-jiran dan juga dengan kuasa besar, ya. Tetapi disebabkan kekuatan Erdogan itu, dan yang lebih pentingnya dengan Turki yang lebih bebas daripada pergantungan kepada luar, membolehkan ia mempunyai dasar luar yang dianggap sebagai dasar luar yang lebih bebas dan lebih berani, walaupun dengan ada kekangannya. Oleh itu saya melihat bahawa perkembangan-perkembangan yang berlaku ini merupakan perkembangan-perkembangan yang melonjakkan lagi ataupun mengembalikan semula Turki sebagai peranannya sebuah negara yang memimpin umat Islam, ya. Sebab selama ini kalau memimpin umat Islam itu kita ada 3 kelompok: Arab, Iran, Turki, ya. Arab ternyata sekali dengan kepelbagaiannya, dengan sikap mereka yang pro baratnya, perkembangan yang berlaku di Mesir itu melenyapkan sama sekali harapan, ya, untuk menjadikan Arab sebagai pemimpin umat Islam. Iran sudah tentu dengan mazhab Syiahnya dan juga masalah dalam yang tidak selesai. Oleh itu umat Islam pada hari ini melihat ke arah Turki sebagai negara yang boleh menjadi pemimpin kepada penyelesaian kepada masalah umat Islam yang sudah berpanjangan, yang tidak ada penyelesaian. Oleh itu saya melihat Turki punya potensi cukup besar untuk tampil sebagai negara yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pembela kepada umat Islam. Daripada pihak keseluruhan kru Global Review, ingin saya bagi pihak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Rizwan atas kesudian untuk menerima kami dalam pejabat untuk diwawancara, dan seterusnya kepada para hadirin, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nantikan segmen-segmen lain yang akan datang serta rakaman Global Review yang seterusnya dari kru media PKPM Abi Muadah, eksklusif di WAP TV, saluran rasmi jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam.